Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Ini sebelum kita menunaikan solat jemaat berjamaah sebentar lagi, insya-Allah kita buat sikit pengisian untuk kita sambung tentang fadilat solat berjamaah. Jadi pada kali ini kita sambung fadilat solat berjamaah yang kelima. Jadi seperti mana kita tahu bahawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut yang bermaksud bahawa solat berjamaah itu lebih baik daripada solat seorang diri 27 kali ganda, 27 lebih baik daripada solat seorang diri. Jadi antara yang 27 itu ada juga hadis yang menyebut 25 ya. Tapi antara 27 ataupun 25 itu nombor 5-nya ialah berkaitan dengan fadilatnya, iaitu apabila kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu masjid ataupun surau, maka kita akan membaca doa masuk rumah Allah ya, dan doa keluar rumah Allah. Dan rupa-rupanya doa itu walaupun itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, ia juga merupakan bahagian daripada fadilat, kelebihan bagi orang yang datang ke masjid atau surau untuk solat berjamaah. Jadi belum kita solat berjamaah lagi ya, kita baru nak menunggu solat berjamaah, itu pun sudah ada bahagian pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memberatkan timbangan kita di hari akhir, di akhirat nanti. Jadi maksudnya tak susah sangat ya, hanya dengan menyebut doa masuk masjid ataupun surau ataupun doa masuk doa keluar. Jadi doa yang kita sebutkan itu iaitu misalnya contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita selawat dulu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita selawat, kita baca Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmah. Ini masuk. Ya, kita doa ni kita Allahumma ighfirli ya, kemudian zunubi waftahli abwaaba rahmah. Jadi ada masjid surau yang ditulis doa ini di pintu masuk. Jadi kita boleh tengok di pintu masuk itu doa itu. Jadi jangan lepas peluang inilah ya. Selepas kita tahu fadilatnya ini, maka dapat kita amalkan ya, bukan susah sangat, hanya beberapa patah perkataan sahaja yang mana mudah kita hafal. Selawat tu memang kita dah boleh selawat selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma ighfirli dzunubi. Dalam bahasa Melayunya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Itu saja. Kalau tak boleh sebut dalam bahasa Arab, ada mungkin daripada kalangan kita yang tak dapat nak sebut, nak hafal walaupun pendek, tapi oleh kerana tak biasa ya, maka tak dapat nak menghafal doa dalam bahasa Arab. Sebut bahasa Melayu pun boleh, iaitu Allahumma ighfirli dzunubi ataupun ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Waftahli abwaaba rahmah. Kemudian bukalah pintu rahmat kepadaku. Buka pintu rahmat Allah. Ya, rahmat Allah ni banyak sangat. Ya, jadi kita ni antara orang yang kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatnya itu maksudnya rahmat kesihatan. Macam kita zaman Covid ini ya, kita minta supaya kita ni diberi rahmat kesihatan kepada kita, dapat kita datang beribadat, dapat kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam hari ini dapat kita seruan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumahnya itu dapat kita laksanakan atas sebab kerana rahmat Allah dengan nikmat, iaitu nikmat kesihatan yang kita ada. Jadi ini juga merupakan sebagai satu doa kepada kita. Jadi bila kita nak masuk masjid ya, kita teruslah baca Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmat. Ataupun ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Kita ni banyak dosa ya, dosa kepada Allah telahlah
dan juga dosa kepada ahli keluarga kita, ya, isteri kita, anak kita, ya. Kemudian kalau kita ni jadi, kita katakan imam kat kampung ni, contoh macam saya ni, ya, dosa kepada anak buah, ya, mungkin terlepas cakap dan sebagainya, singgung perasaan dan sebagainya, kan. Jadi kalau jadi ketua kampung gitu juga, ya, dosa kepada ahli keluarga, ahli ketua kampung kita. Jadi kita ni banyak dosa. Ada dosa yang nyata, yang kita ingat, yang kita tahu, ada dosa yang kita tak tahu, bukan? Jadi kita minta doa supaya Allah Subhanahu taala ampunkan dosa kita ini, ya. Dalam masa yang singkat ini, tak lama dah, ya, singkatnya kita ni, kan. Lebih lagi bila ancaman Covid ini, kita rasa dekat sangat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala rasa dekat sangat dah. Dulu kita tak rasa begitu, tapi bila ada ancaman ini, bila kita ada dugaan ini, maka kita makin dekat, makin rapat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil kesempatan ini, ya, semoga Allah buka rahmat kepada kita, ya, bagi nikmat kepada kita, iaitu nikmat yang Allah bagi kita hidup di dunia ini, iaitu nikmat iman dan Islam ni, supaya nikmat dan Islam ni dapat kita bawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita tunggu-tunggu, yang kita inginkan. Kemudian bila kita nak keluar masjid, serupa juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli dzunubi. Doa juga. Kadang-kadang dalam masjid pun ada juga buat dosa. Ya, imam tengah baca khutbah, kita katakan panjang sangat imam ni baca khutbah, kan? Komplain kita kan. Tak sedar pun itu merupakan sebagai satu dosa juga, kan? Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah ampunkan dosa kita. Waftahli abwabal fadl, kemudian bukakan pintu kelebihan kepada kita, ya, pintu fadl, kelebihan, ya, bagilah Allah kelebihan kepada kita, kelebihan dalam bentuk kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu ada kelebihannya yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Jadi bagilah kelebihan itu kepada kita, ya. Antaranya yang mungkin kita sebut ni kelebihan yang maksudnya di sini sehat, daripada orang yang tak sihat. Kelebihan daripada orang yang tak ada kepada orang yang yang ada, kan? Itulah dikatakan kelebihan. Dan bukanlah dengan kelebihan itu menyebabkan kita ni rasa bongkak, sombong, tapi dengan kelebihan itu kita rasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita ni, bahawa kita ni lebih daripada orang lain. Ya, mungkin lebih umur. Ya, yang adik-adik ni mungkin muda lagi, yang tua-tua ni lebih umur, kan? Itu kelebihan juga. Ada orang yang belum sampai, orang kata puas hidup lah, kita katakan, dah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini, kan? Itulah yang dikatakan. Jadi itulah sebahagian daripada amalan yang boleh kita lakukan untuk nak mendapat solat berjemaah kita itu 27 darjat, seperti mana disebut dalam hadis itu. Ya, jadi jangan kita leka lah, jadi kita cuba amalkan. Seperti mana kita tahu bahawa masjid ni rumah yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala kat dunia ni. Ya, masjid ni rumah yang paling mulia, itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebut dalam hadis dikatakan, ya, dikata buyut min buyutillah. Rumah daripada rumah Allah. Surau, kan? Rumah tempat ibadat rumah Allah. Jadi ataupun dikatakan baitun, ya, baitun li solat, li ibadatillah, ya, rumah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baitun untuk kita beribadat. Maksudnya beribadat ni bukan solat sahaja, bukan sembahyang Jumaat macam hari ini saja. Maksudnya ibadat ini apa yang kita laksanakan di masjid ini dalam kehidupan kita bersyariat. Contohnya kita ada gotong royong, kan? Itu ibadat, ya. Contohnya kita ada mesyuarat, kita katakan ada mesyuarat agung dan sebagainya, ada kursus dan sebagainya, ada pengajian dan sebagainya di masjid, di rumah Allah Subhanahu taala, itu juga dikatakan ibadat. Jadi rumah Allah itu untuk apa? Untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadat khusus yang disebutkan di sini iaitu ibadat solat lah. Mendirikan solat. Sebab solat ini yang pertama Allah Subhanahu wa taala tanya kepada hamba-Nya di hari akhirat. Solatlah yang ditanya, yang kalau solatnya tu sempurna, elok dan sebagainya, maka yang lain tu tidak ada masalah. Ya, kemudian solat juga yang menentukan kita ni, kita kata nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah as-solat. Kunci syurga itu ialah sembahyang.
kan. Jadi untuk nak dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu kita kena ada kuncinya. Apa dia kuncinya? Iaitu kunci yang disebut di sini iaitu as-solah, ya. Solah yang macam mana? Solah yang terbaik, iaitu solah berjamaat, solat berjamaah dan mengikut, ya, seperti mana yang disusunkan, ya, oleh ulama-ulama, ya, tertibnya solat berjamaah itu, ya. Kemudian daripada situ juga, maka sebab itu dikatakan di sini fadilat itu diberi kepada siapa? Kepada mereka yang selalu berulang ke masjid untuk nak solat berjamaah. Jadi rumah ni rumah Allah, ya, rumah yang paling baik, rumah yang paling mulia. Kalau di akhirat, rumah yang paling mulia iaitu rumah syurga lah. Syurga ataupun kita katakan baik, ya, syurga lah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Dalamnya ada istana. Kalau sebut istana ni, semua orang nak istana, kan. Kalau ada 1, 2, 3 istana tak cukup, nak lagi banyak istana, itu dikatakan kita, kan. Dalam syurga itu digambarkan begitu, ya, rumah yang ada cerminnya dan sebagainya, cantik, indah. Semua kita idamkan itu. Jadi untuk nak mendapatkan itu bukan hanya boleh kita berdoa sahaja, maka kita kena berusaha untuk, ya, melakukannya, ya. Itu apa dia? Contoh di sini maksudnya berusaha untuk buat setakat yang kita boleh lah, walaupun dia sedikit, ya, hanya melafazkan Allahumma firli zunubi waftahli abwabar rahmah. Kemudian bila kita nak keluar, Allahumma firli zunubi waftahli abwabal fadl. Itu doa yang jangan kita tinggalkanlah. Mudah-mudahan dengan doa ini melengkapkan kita hadir ke masjid itu 27 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadilatnya. Okey, seterusnya bila hal ini berlaku, bila perkara ini disebut, ya, sebagai satu fadilat, ya, kepada kita untuk kita laksanakan, ya, sebagai mendapat sebahagian daripada fadilat solat berjamaah itu, maka dalam hal ini kalau kita fikirkan, mana mungkin seseorang itu boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan ketika dia ada di dunia dia tak pernah pun masuk masjid, rumah Allah. Jadi bagi mereka yang membiasakan diri, dah biasa dah, ya, kaki itu melangkah ke rumah yang paling mulia di dunia ini, iaitu rumah Allah, jadi sudah pastilah, ya, bila di hari akhirat nanti, inilah kaki-kaki yang akan dapat melangkah masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana mungkin. Jadi untuk itu maka marilah sama-sama kita berusaha, ya, ke arah untuk supaya kita dapat melibatkan diri kita dengan solat berjamaah. Mungkin dikatakan di masa ini mungkin tak ramailah daripada kalangan kita yang dapat hadir ke rumah Allah untuk beribadat atas sebab-sebab SOP dan sebagainya, ya. Tapi walau bagaimanapun, kepada mereka yang dapat hadir ke masjid untuk salat berjamaah, itu kira merupakan sebagai satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke rumah dia. Jadi bila kita bayangkan, bila dijemput untuk datang ke rumah dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melayan kita dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kita berdoa dalam rumah Allah, sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan doa kita. Ini merupakan satu jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kita hari ini, ya, mungkin ada kalangan saudara-saudara kita yang tak dapat hadir sama jemaat hari ini, tapi kita dapat hadir atas SOP yang ditentukan, ya, mengikut giliran dan sebagainya oleh pihak masjid dan sebagainya, kan. Jadi kita dapat hadir. Jadi kita merupakan tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bila tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka Allah akan layan kita dengan baik, kan. Jadi maka kita hendaklah, ya, bersyukur atas nikmat, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat kepada kita untuk dapat kita hadir ke masjid ini, ya, dengan hanya sedikit untuk dapat kita melafazkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu nak masuk je kita sebut Allahumma firli zunubi wabtahli abwabar rahmah. Jadi selawat, dan kita tahu bahawa fadilat selawat pun merupakan sebahagian daripada yang banyak diperbincangkan, ya. Jadi untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita
jangan lupa untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi janji ya bahawa siapa yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang akan mendapat syafaatnya di hari akhirat ya. Mudah-mudahan dengan syafaat Nabi itu dapat kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada tengah hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya, dapat memberi sedikit motivasi kepada kita untuk terus ya kita beribadat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mengingati apa amalan-amalan yang mudah kita lakukan yang ianya akan mendapat pahala, dan mana pahala itu akan menjamin keselamatan kita di hari akhirat, iaitu di sana, di tempat yang kekal untuk selama-lamanya kan. Jadi itu saya berhenti setakat itu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah itu kelemahan pada diri saya. Kalau ada kesilapan dan sebagainya, minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.